الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر ولا تسمي به الخير أما بعد. Buku surat 75. Kita sambung yang pelajaran bab yang ke-13. Wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluqin wa la yad'afu an taqula laysa bimakhluqin fa inna kalam Allah minhu wa laysa da'irun minhu wa laysa minhu shay'un makhluqun wa iyyaka munadarata man ahdasa fihi wa man qala min nafsi wa ghairihi wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluqin wa innama huwa kalamullah sahibu bid'atin mislu man qala huwa makhluqun wa innama huwa kalamullah wa laysa bimakhluqin. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah maknanya perkataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalam adalah merupakan salah satu daripada sifat sebagaimana sama, masa dan sifat-sifat yang lain. Bukan makhluk. Kalamullah ini bukan makhluk. Bila sesuatu yang disadarkan dengan Allah Ta'ala yang merupakan sifat dia bukan makhluk, sama ada zat Allah ataupun sifat Allah, zat ataupun sifat Allah. Tidak benar hanya mengatakan bukan makhluk. Sesungguhnya kalam Allah itu bukanlah sesuatu yang terpisah daripada zatnya. Oleh karena kalam dia sifat. Sifat dengan zat tidak boleh bercerai tanggal, tidak boleh berpisah, tidak boleh berasingan. Sifat dengan zat itu sekali. Dan sesuatu yang berasal daripada zatnya bukan makhluk. Sesuatu yang terbit daripada Allah Ta'ala itu kalam sama apa semua itu qadiran muridan. Maknanya Allah Ta'ala semua itu dia adalah sifat yang qadim, tak terpisah daripada Allah Ta'ala. Maka bila tidak terpisah daripada Allah Ta'ala, dia bukanlah merupakan makhluk. Dan sesuatu yang berasal daripada zatnya bukanlah makhluk. Jauhilah berdebat dengan orang yang hina dalam masalah ini. Dalam masalah ini apa? Berdebat tentang kalam Allah. Sebagaimana golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang beranggapan bahawa kalam Allah Ta'ala ini makhluk. Quran itu mereka kata makhluk. Kalau kita kata Quran itu qadim, Allah Ta'ala qadim, Quran qadim. Jadi dipanggil ta'addud qudama, berbilang-bilang benda yang qadim. Allah Ta'ala pun sedia, qadim ini sedia. Qadim ini ada, tidak ada permulaan. Jadi Allah Ta'ala itu sedia. Kalau kita kata Quran itu qadim, maknanya Allah Ta'ala dengan Quran ini. Jadi dah ada dua benda. Qadim ada dua. Allah Ta'ala satu, Quran satu. Ta'addudul qudama ini berbilang-bilang qadim tak boleh, mustahil. Asas pemikiran, kefahaman mereka logik.
akal. Sesuatu benda yang bertentangan dengan logik, dengan akal, salah. Sebab itu kita menilai kebenaran. Kita menilai sesuatu yang benar itu asasnya adalah Quran dan juga hadis. Banyak kali dah kita sebut dalam pengajian akidah kita. Kalau kita dahulukan ataupun kita samakan logik akal ini untuk memahami agama Islam, maka banyak perkara-perkara yang hukum Islam ataupun khususnya berkaitan dengan akidah tak masuk akal. Sebab akal yang Allah Ta'ala bagi jadi, dia ada had, dia ada sempadan. Dia berfikir dia ada hak-hak sempadan-sempadan dalam ruang lingkup dia sahaja. Lebih daripada tu akal tak boleh pergi. Berkaitan dengan zat sifat Allah Ta'ala, akal tak boleh tembusi. Tak boleh. Sebab qadim. Akal ni berdasarkan kepada yang zahir sahaja. Melepasi perkara yang zahir, melampaui, dia tak boleh pergi. Sebab tu dalam masalah keimanan, kita tak boleh dahulukan akal. Jadi kalau gitu macam mana nak faham? Tak boleh dahulukan. Dahulukan nas dalil daripada Quran dan hadis, walaupun tak masuk akal. Sebab tu dia kata aminu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan juga Rasul. Apa makna beriman? Percaya je lah, walaupun tak masuk akal. Percaya je, terima je. Sebab tu kepercayaan, keimanan orang yang beriman ini, dia ada suatu benda yang unik. Dia suruh percaya je. Dosa, pahala, syurga, neraka, alam akhirat, percaya je. Nak menunjukkan bahawa pegangan kita itu kita serah kepada Allah. Kalau duk main macam mana, bagaimana, iaitu kita duk masuk akal lagi tu. Kita tak serah bulat sebagaimana yang diputuskan oleh Allah. Allah Ta'ala putus dalam Quran macam ni cara nak faham diri dia. Macam ni, terima sahaja. Nabi kata terima sahaja. Tiba-tiba ada orang masuk, maka dia tak terima Quran, tak terima hadis. Dia cuba nak mengenal Allah, memahami sifat-sifat Allah dan zat Allah Ta'ala berdasarkan kepada kaedah sendiri, andaian sendiri, rekaan sendiri, bukan kaedah yang telah ditetapkan. Apa maksud kaedah yang telah ditetapkan? Allah Ta'ala menetapkan nak faham Allah Ta'ala begini cara. Nabi sebut begini fahamnya nak kenal Allah Ta'ala. Sebab yang paling kenal Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala cerita macam mana sifatnya dalam Quran. Nombor 2, yang paling kenal Allah adalah Nabi. Bagaimana Nabi sebut tentang sifat-sifat Allah di dalam hadis. Sebab tu kita kena, yang ni kita kena jelas betul-betul. Jangan jadi pening, berbelik-belik, jadi keliru, jadi susah nak faham. Dia kata jauhilah berdebat dengan orang-orang yang hina dalam masalah ini, dengan orang lafziah. Dengan lafziah dia kata wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Bila kita baca Quran, lafaz yang kita sebut tu, lafaz suara kita tu memang makhluk lah. Suara kita baca Quran untuk berlagu, taranum, bayatin, nihwan, ras dan sebagainya, itu bukan makhluk lah. Makhluk lah, suara-suara kita. Nampak kan? Suara tu suara kita, lafaz tu lafaz kita, makhluk lah. Tetapi yang dilafazkan itu, yang kita lafazkan itu adalah qadim. Kadang-kadang orang berbelik di situ. Sekali lafaz-lafaz dia tu, hak lafaz suara dia tu memang makhluk lah. Tapi yang dilafazkan, yang ditalafuzkan itu adalah kalamullah yang qadim. Hak kita ni makhluk lah. Dia kata adalah ahlu bid'ah. Mereka mengatakan lafaz, maknanya yang hakiki di sudut Allah Ta'ala itu juga adalah merupakan baharu. Sebab apa lafaz baharu? Nanti kita sebut selepas daripada terjemah ni. Ketika membaca Quran adalah makhluk, ianya lain ataupun dengan orang yang tawakuf. Dia tak tahu Quran ni kalamullah, tak boleh nak kata qadim ke ataupun baharu. Dia tak tahu tawakuf. Yang ni pun salah. Dia nak kena sebut kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah pertamanya kalamullah dan juga qadim. Dia bukan makhluk. Kalam Allah Ta'ala ni makhluk ke bukan makhluk, tak tahu. Tak tahu pun bid'ah. Dia kena sebut ini bukan makhluk dan ini adalah merupakan kalamullah yang qadim. Masalah ini yang berkata aku tidak tahu.
Al-Quran itu makhluk ataupun bukan makhluk. Dia kena tahu bahawa Quran itu bukan makhluk. Tetapi yang jelas itu adalah kalamullah. Dia hanya faham Quran kalamullah. Aku tak tahu makhluk ataupun tidak. Salah. Dia nak kena kata Quran kalamullah bukan makhluk. Jelas ha? Bukan makhluk. Bila kata-kata makhlukun, khalaqa yakhluqu khalaqan, khaliqun makhlukun. Makhluk, benda yang dijadikan, sesuatu yang dijadikan makhluk. Kalamullah bukan dijadikan, dia muncul terbit daripada zat Allah, bukan makhluk. Orang ini bertawakuf. Tawakuf tak boleh. Tawakuf ni tak kata kalamullah ni dia baharu ataupun qadim, dia tak tahu. Tak boleh kata tak tahu. Dia mesti kata qadim, dia merupakan kalamullah, dia bukan makhluk. Adalah ahlu bid'ah, dia kata. Seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ahlu bid'ah juga tak tahu mengatakan Allah Ta'ala Quran itu dia bukan makhluk, dia tak tahu pun dipanggil bid'ah juga. Ketahuilah keyakinan ahlu sunnah adalah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Okey tuan-tuan, kita tengok di sini kalamullah. Al-Quran kalamullah. Bila disebut sesuatu yang disandarkan kepada Allah, bagi Jahmiyah dan Mu'tazilah, dia kata kalamullah iaitu Al-Quran adalah makhluk kerana sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Yang disandarkan di sini bahasa Arab dipanggil idhafat. Kalamullah, Baitullah, Rasulullah, Naqatullah. Rasulullah, Rasul utusan Allah kan. Rasul itu sendiri, dia makhluk ke dia qadim? Makhluk. Betul. Baitullah, Kaabah, Baitullah. Baitu itu dia makhluk ke dia qadim? Makhluk. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata naqatullah wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini Nabi Saleh kata, wahai kaumku, ini adalah naqatullah, unta kepunyaan Allah sebagai tanda kebesaran Allah. Fazaruha, kamu biarkanlah, ta'kul fil ardillah, kamu biarkan dia makan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Wala tamassuha bisu'in, jangan kamu melakukan keburukan kepada dia. Kamu sakiti unta Allah ni, bagi dia makan di atas muka bumi. Jadi mereka pergi bunuh pula kaum Nabi Saleh ni. Fayakhudhakum adzabun qarib, nescaya akan menimpa kamu azab yang hampir kalau kamu kacau naqatullah. Jadi naqatullah ni, unta Allah ni, dia qadim ke ataupun dia baharu? Sebab disandarkan kepada Allah. Baitullah, Rasulullah, naqatullah, semua kita kata makhluk. Kalamullah, kenapa kita kata qadim? Hari ni mungkin berat sikit aja. Sikit ya, tak berat banyak, sikit ya. Jadi hari ni pun kita tak nak baca banyak. Saya nak bagi faham. Yang keduanya sebab ramai sebab ada urusan tertentu, kenduri dan sebagainya. Saya nak perjelas yang ni. Kalau mari orang tanya, kenapa pula kalamullah naqatullah ni, naqatullah apa dia Baitullah, Rasulullah kita kata makhluk, hak ni kita kata qadim. Tak mana beza tu? Tak mana punca masalah tu? Ini dipanggil idhafat. Kenapa sandaran-sandaran ini dikatakan makhluk, kalamullah kita kata qadim? Jadi kalau kita tengok huraian para ulama, sebab tu tak boleh main akal. Kalau main akal kita duk fikir sendiri-sendiri cara bodoh kita lah, cara bodoh kita kan. Jadi membelit tak faham. Jadi ulama hurai tentang masalah idhafat. Dia kata wa amma qawlu ahli dhalal, adapun perkataan golongan yang sesat, inna idhafatu ila Allah Ta'ala, sesungguhnya idhafat, idhafatnya kepada Allah Ta'ala, min idhafatil makhluk ila khaliqihi, daripada idhafat ni maknanya sandaran kepada makhluk kepada penciptanya, makhluk kepada penciptanya. Mislu naqatillah wa baitillah, kita sebut tadi. Fanaqulu hadhihi al-iftira' wa talbis, ini suatu tipu daya dan juga kesamaran dan juga tipuan.
Maknanya talbis ni penipuan. Di sini dia kata fal mudhafu ila Allah qismani. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada dua. Tadi kita sebut tadi kan, macam naqatullah, Rasulullah, Baitullah, satu bab. Ada satu bab lagi kalamullah. Jadi idafat, sandaran sesuatu kepada Allah bukan satu, dia ada dua makna. Ahaduha, dia kata di sini salah satunya idafatu ma'anin, idafat kepada makna-makna. Itu satu. Yang kedua wal akharu idafatul a'yan, idafat kepada ain, kepada makna, kepada ain, kepada benda. Okey. Al-ma'ani idafatuha ila Allah idafatu sifatin ila mausuf. Dia kata idafat makna ni iaitu idafat kepada Allah, idafat sifat kepada yang disifatkan. Yang disifatkan Allah lah. Sifat disifatkan kepada yang disifatkan, kepada mausuf. Ia idafatul haqiqiyah wa hiya idafatun haqiqiyatun, idafat haqiqiyah. Fahiya min sifatihi ka kalami was sam'i wal basari. Sifat kepada yang disifatkan mausuf. Kalamullah, sifat maknanya sifat bagi Allah, pendengaran bagi Allah, penglihatan bagi Allah. Itu dipanggil idafat makna. Satu lagi idafat ain, naqatillah kan naqatil wal baiti. Hazihi idafatu makhluqin ila Allah, ila khaliqihi. Ini dipanggil idafat makhluk kepada penciptanya. Naqatullah maknanya sifat kepada maknanya yang ni makhluk, yang ni khaliq. Pencipta mencipta akan makhluk iaitu unta. Baitullah rumah Allah Ta'ala. Ini makhluk. Ini mengidafatkan untuk tashrif. Idafatu tashrif maknanya memuliakan. Bila sebut unta Allah, oh tak boleh buat main tu. Unta kepunyaan Allah ni, tak boleh buat main. Rasulullah, Baitullah, idafat untuk mengagungkan benda tu. Dia tak sama dengan kita kata kalamullah. Nampak? Dia tak sama dengan sebut kalamullah. Sebab tu dia ada dua sifat yang kita sebutkan tadi. Dengan istilah apa tadi? Kita sebut tadi dengan idafat makna. Yang tadi idafat ain, ini idafat makna. Kalamullah, sam'ullah, pendengaran Allah, basarullah, maknanya penglihatan Allah. Jadi di sini tak perlu kita berlaku keliru antara kalamullah dengan naqatullah. Naqatullah tu maknanya makhluk, iaitu unta kepunyaan Allah. Tetapi yang ni kalamullah nak menceritakan sifat kalam yang dimiliki oleh Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala itu qadim, zat adalah qadim. Maksud qadim, tidak ada permulaan. Jadi kalam Allah Ta'ala yang bersifat dengan qadim pun tidak ada permulaan. Ada mula-mula daripada bila Allah Ta'ala bercakap, kita tak tahu. Jadi dia ada beza antara kalamullah dengan baitullah, naqatullah dan sebagainya. Okey. Kita tengok dalam huraian iaitu wal mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat tentang Al-Quran adalah kekufuran. Dia ni kalamullah ke bukan kalamullah Quran ni? Maknanya syak lah. Kita syak tak? Seseorang itu syak tak? Tentang kalamullah itu adalah merupakan Al-Quran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Yang demikian itu Quran tidak ada ragu padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada ragu. Jadi kalamullah juga kita tidak boleh ragu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihi salam dengan sebenar-benar perkataan. Jadi kita tak boleh ragu tentang Al-Quran yang ianya kalamullah yang qadim, bukan baru. Dia kata diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Lihat dia kata Al-Jami' nombor 6687. At-Tahawi berkata di dalam kitab aqidahnya,
kami tidak berbicara tentang bagaimana Allah dan tidak berdebat tentang agama Allah. Bagaimana ni ada ruang untuk akal kita fikir. Sedangkan di dalam masalah akidah, keimanan, jangan fikir. Bila jangan fikir macam mana? Terima sahaja. Terima macam mana? Sebagaimana dia datang. Sebagaimana dia datang, dalil itu datang daripada Quran, datang daripada hadis, terima sahaja tanpa pertikaian. Terima saja. Menunjukkan kita telah menyerahkan bulat. Kita membuat penyerahan yang bulat terhadap apa yang disebut oleh Quran dan juga hadis tentang zat dan juga sifat Allah. Sebab tu kami tak berdebat, kami tidak bertengkar dalam masalah ini. Imam Tahawi berkata dalam kitab akidahnya, kami tidak membicarakan tentang bagaimana Allah dan tidak berdebat tentang agama Allah. Makruh tersebut adalah makruh tahrim disebabkan apa yang telah kami sebutkan. Berdebat-debat ni dia kata makruhun, ditegah. Ditegah di sini dengan makna haram. Tak boleh kita berdebat dalam urusan akidah ini. Sebab tu bagi ulama salaf, kalau orang duk cabar debat-debat tentang akidah ni, dia tak layan. Zaman sekarang, bila tak layan dia kata takut. Buat dia takut ni. Takut kalah. Sebab apa dia takut kalah? Sebab dia salah. Betul tak? Duk main dalam Facebook kita tengok duk lawan kan? Takut lah tu. Padahal golongan salah bukan takut. Berpegang dengan akidah zaman sekarang ni pun bukan takut. Sebab lagi debat lagi sesat. Lagi debat lagi sesat. Lagi debat lagi sesat. Bila kita kemukakan fakta-fakta daripada Quran dan hadis, Quran hadis, dia duk cuba takwil. Dia cuba qana, dia cuba pulah bagi sesuai dengan akal dia. Betul masa sesat tak? Betul masa sesat tak? Makin sesat. Hak kita duk buat yang lepas-lepas pun perdebatan, muzakarah, dialog dengan mereka, kita tunjuk kitab. Satu. Dia ikut dah lepas tu. Kita kemukakan berpuluh-puluh kitab, mungkin 100 kitab lebih bab akidah ni, bab Allah Ta'ala taharah ni. Dia ikut tak? Yang kata-kata takut debat tu, dia ikut tak? Dia tak ikut juga sebab tak sesuai dengan akal. Dia belajar akidah berdasarkan kepada logik. Sesuatu yang tak sesuai dengan logik pemikiran dia tak boleh terima. Ini bukan kebenaran, ini bukan akidah. Akidah mesti sesuai dengan akal. Lalu kita kemukakan fakta dari Quran hadis, dia tak boleh masuk. Akhirnya dia tak terima, pengikut-pengikut bertambah rosak lah kan. Sebab itu orang tak nak berdebat. Ulama salah ni bukan takut. Para ulama salah ni pakar debat, tapi dia tahu kesan daripada perdebatan. Ada seorang individu yang pegang berakidah salaf di Malaysia ni, orang cukup hebat lah. Tuan-tuan boleh cari dan tengok dalam Facebook. Memang tali dia cukup kemas. Ada orang ajak berdebat dengan dia tak layan. Saya pun sembang dengan kawan-kawan. Kenapa ustaz ni tak nak pergi ya? Kenapa dia tak nak? Dia ni memang kita tengok hujah dia memang kemas. Memang itulah pegangan salaf. Rupanya bila kita kaji pendapat ulama salah, tak nak berdebat ni, takut golongan yang lawan tu pertama sesat. Bukan dia takut. Sebelum ni kita duk buat macam saya sendiri secara peribadi, duk debat dah dengan pokok ni. Kitab kita tunjuk, adakah mereka ikut? Adakah mereka baca balik apa yang kita baca? Dia orang tak layan, faham sendiri. Ya, dia kata dia faham sendiri, dia reka sendiri. Kitab ni kadang-kadang dah kita baca kitab, ini kitab Wahabi. Kita ambil pula kitab dalam Fathul Bari umpamanya. Di dalam kitab apa dia, Umdatul Qari, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar mazhab Syafi'i. Kalau Umdatul Qari, Mula Alil Qari mazhab Hanafi. Kita kata ini cetakan Wahabi, cetakan salah. Kitab itu, pengarang itu dia boleh terima ini bermazhab, sama ada mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi, Maliki dan sebagainya. Mereka boleh terima pengarang itu, tetapi kitab itu salah cetak, cetakan daripada Saudi semua. Cetakan itu Wahabi yang telah tahrif. Sebagaimana Wahabi meminda kitab Ibanah An Usulid Diyanah Abu Hasan Syari, semua kitab dia pindah. Itu hujah. Kita nak layan kan orang yang macam ni? Kita nak teruskan debat kan? Hak jenis merapu macam ni. Jadi golongan salah biarkan. Biarkan. Penakut, takut kalah, dah tahu sesat. Orang tak heran hujah kamu, orang tak heran. Jadi orang tak nak, takut bertambah rosak. Sebab tu ulama kata jangan berdebat. Jadi isu tu tuan-tuan kena faham. Kalau ada di kalangan orang sunnah tak nak debat, dia tak layan, kata kita jangan kita takut. Sebab orang sunnah ni penuh dengan syarat dengan fakta, syarat dengan dalil dan hujah. Kita takut dia sendiri jadi rosak, pengikut dia akan jadi bertambah rosak.
Sebab golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, orang yang banyak main logik ni, dia kaji. Dia orang buat macam ayat-ayat peguam tu, macam mana nak bagi jadi salah. Bagaimana nak bagi jadi salah, bagaimana nak bagi jadi kalah. Bukan berhujah di atas tujuan untuk mencari kebenaran. Kalau nak cari kebenaran tak ada masalah. Kita buat keluar kitab, buat keluar dari kamu baca balik. Kalau kitab aku salah cetak, kitab kamu macam mana? Kamu baca kitab kamu, kitab yang sama, tapi dia tak baca. Itu jadi masalah tuan-tuan. Sebab tu tak nak berubah. Oh, mereka tak nak ubah. Ada satu cerita orang tak nak ubah ni walaupun salah. Ada dua orang berdebat. Dalam satu semut ni ada semut, bila ada binatang ni bergerak. Ada seorang tu kata bergerak dalam semut tu burung. Seorang lagi kata apa? Itu bukan burung, kucing. Bertengkar siapa yang nak bertumbuk. Orang ni kata burung, hak ni kata kucing. Lalu baling batu, piung terbang. Aku dah kata burung, si A kata, si B kata kucing. Allah Ta'ala bagi sayap kat dia, sebab tu dia terbang. Aku dah kata dia kucing. Kalau kucing macam mana boleh terbang? Mustahil kan kucing boleh terbang, Allah Ta'ala bagi sayap. Dia nak menang juga walaupun itu burung. Kucing juga, kucing boleh terbang. Macam ni, dia nak menang juga. Dia tak boleh terima. Jadi ketelaian, buang masa, bertambah rosak. Jadi kita cerita je bab akidah salah ni. Kita mengajar saja. Alhamdulillah, banyak sangat saya dapat maklum balas. Contohnya di sekolah saya sendirilah, kuliah malam-malam tu, setiap minggu ada pelajar-pelajar baru tuan-tuan daripada orang dewasa ni. Seorang, dua orang, ada saja penambahan di sudut kehadiran. Hak tengok secara live ni lagi ramai lah. Maknanya sokongan terhadap pegangan salah ni makin bertambah. Sebab tu dia orang susah hati, dia halang, dia orang sekat, tak boleh masuk sana, tak boleh masuk sini. Sebab nak cari hujah salah tak boleh. Dicipta alasan-alasan tertentu supaya golongan yang berpegang dengan akidah salah ni tak boleh nak mengajar, tak boleh nak ceramah, terhalang. Dituduhlah sesat, wahabi, tak ada tauliah dan sebagainya. Sebab takut dengar ni. Kalau rasa salah, mari berdebat. Kalau rasa salah tak betul apa yang kita bawa ni, akidah kita rosak kan, mari berdebat. Dia tak berani buat keluar hujah tu, dia bagi alasan lain. Nampak? Sebab tu golongan salah tak nak berdebat, tuan-tuan, kita jangan menganggap mereka takut. Tak. Takut menjadi bertambah rosak. Okey. Sebab tu dia kata sini, Ibnu Uyainah dan selainnya berkata, al-khalqu adalah ciptaan Allah, al-amru adalah Al-Quran. Umar berkata Al-Quran adalah kalamullah. Maka janganlah kalian memalingkan sesuai dengan pendapat-pendapat fikiran kalian. Bila kalamullah nak faham ni, jangan palingkan, andaikan, tafsirkan mengikut pandangan kita. Mesti nak faham tentang zat dan sifat Allah berdasarkan kepada apa yang ditafsirkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Jangan nak pakai faham sendiri. Imam Malik berkata Al-Quran adalah kalamullah. Dan sangat keji orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Malik berpendapat orang tersebut dihukum dengan pukulan di penjara sehingga mati. Kalau kata kalam Quran itu adalah makhluk, hukuman dia penjara sampai mati. Sebab dia merosakkan orang, diri sendiri rosak dan merosakkan orang lain. Diriwayatkan oleh Al-Juri dengan isnad yang sahih. Hadis yang ke-79. Imam Syafi'i berkata Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sesiapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka ia telah kafir. Diriwayatkan oleh Al-Ajuri. Al-Ajuri Abu Bakar Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Kitab ni ada 2 jilid. Saya tertarik dengan kitab ni masa saya pergi ke Saudi, sampai Masjid Nabawi tu kan. Lepas subuh kan ada syekh-syekh, ulama-ulama mengajar di tiang-tiang masjid tu. Saya pergi dengar dia mengajar, kebetulan kitab Asy-Syari'ah Al-Ajuri. Saya tengok bagus. Kitab tu saya tak ada lagi. Lepas tu saya suruh sahabat saya beli. Pelajar-pelajar duduk di Madinah ni, Abang Wan kenal siapa dia Ustaz? Abang Wan, yang Ustaz apa yang dekat Kelantan tu, yang sambung di Mesir tu. Dia bagi kitab kat saya, Khalqul Af'alil Idah. Ustaz apa? Tak ingat kan? Saya suruh dia beli kitab tu. Dia pelajar Madinah, pelajar akhir.
Lepas tu kitab Imam Bukhari pun dia bagi. Saya baca subhanallah, memang semua dia bagi dalil daripada Quran, hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau tuan-tuan juga boleh beli kitab tu, mungkin dah ada terjemahan kot, sebab kitab tu dah lama kan. Kalau nak faham tentang akidah salaf tu, kitab Asy-Syari'ah yang dikarang oleh Imam Abu Bakar Al-Ajurri. Dia hadut syarah ni. Kitab kita ni telah diterjemahkan. Sebab tu dia kata Al-Ajurri dengan isnad yang sahih. Tu kan nak faham tentang sifat-sifat Allah, sifat Dhaha, sifat Ain, apa sifat lagi Istawa, semua dikumpulkan hadis-hadis sifat dalam kitab tu. Dia ada 2 jilid tebal-tebal tu. Cukup bagus. Bila saya dengar Syekh tu ngajar, kata hebat. Patutlah orang Saudi ni akidah dia kemah. Dia mau banyak tekan masalah akidah. Kalau fiqh 4 mazhab, Ibn Rus tu Bidayatul Mujtahid dia belajar 4 mazhab. Budak-budak Madinah, budak Saudi ni hebat. 4 mazhab pun mereka hebat. Ada orang kita kata Saudi tak ada mazhab fiqh. Tak, mereka mazhab Hanbali. Mereka mazhab Hanbali dan berpegang, mereka mengaji 4 mazhab. Perbandingan antara mazhab-mazhab. Kalau akidah salaf, dia bukan Wahabi. Tu ada seorang tok guru tu dalam tuan-tuan dalam ceramah tengok dalam YouTube sebut. Dia pun pergi ke Mekah juga. Dia kata saya pergi dengar orang mengajar di Masjid Nabawi, mereka menyamakan Allah dengan baharu. Mereka mentajsimkan Allah. Saya kata pening tok guru ni. Dia tak faham ke tok guru tu ajar. Tok guru ada Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi tu hanya menceritakan sifat Allah, sifat tangan, sifat mata, sifat istawa. Dia mungkin dia tak faham bahasa Arab tu. Dia kata tok guru orang Saudi ni dia menyamakan Allah dengan baharu. Nak kata ayat ni takut tuan-tuan marah. Tak sesuai ayat yang saya nak cakap ni, saya simpan dalam hati. Saya simpan dalam hati ayat yang saya nak kata, ya Allah, kamu tak faham, kamu tuduh ulama mentajsimkan Allah. Kalau gitu, kamu tadi sembahyang mengikut imam Masjid Nabawi, Masjid Haram tu, imam-imam tu keluar daripada universiti di Saudi. Ummul Qura ke apa dia, Universiti Madinah kan, semua ajar ala-ala taharat. Maknanya kafir semua imam-imam tu. Sudah isi tu balik kalau dia baca Quran menangis. Kunut dia 27 Ramadan tu kamu menangis apa imam tu kafir. Kamu menangis apa dia hak tak jadi imam tu kafir. Orang kafir doa kamu tak ada khusyuk. Kenapa kamu menangis? Kalau betul lah itu logiknya, jangan potong lah ni, tengok habis. Imam Al-Hafiz, pakar hadis, pakar tentang akidah. Ini duk mereka beli jolokkan pakar akidah ni orang yang reti ilmu kalam. Dia pakar akidah ni di Malaysia ni. Dia reti ilmu kalam, bukan dia pakar akidah. Pakar akidah ni ulama-ulama Saudi. Itu baru betul-betul faham akidah. Jadi nak ceritanya kita Al-Ajuri ni memang dia mengajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni. Kuliah lepas subuh tu mereka banyak tekan tentang akidah. Yang kedua tuan-tuan, bila berkaitan dengan kalam Allah, kalam Allah Subhanahu Wa Taala ni ada suara ke tak? Ada huruf ataupun tidak? Yang orang nak mengaji sebelum ni, kalam Allah Taala tak bersuara. Bila tidak bersuara, kalau bersuara, suara adalah makhluk. Suara tu kan ada bunyi. Suara loceng ada bunyi, suara kambing pun, suara kambing ada suara, burung manusia ada suara. Suara tu bukan makhluk ke? Kalau Quran tu bersuara, suara tu makhluk. Tuan-tuan hengguk ni kau tuan-tuan terima lah. Hengguk ni terima lah. Pakai logik kan? Logiknya begitu lah. Kalau bersuara, makhluk. Jadi kalam Allah Ta'ala ni kalam tak berhuruf, tak bersuara. Hak dulu-dulu kita mengaji. Saya pun mengaji cara tu saya mengaji. Tak berhuruf, tak bersuara. Okey. Bagi ulama-ulama salaf, bila sebut salaf ni, termasuklah imam yang 4 ni, Al-A'immatul Arba'ah. Termasuklah imam 4. Imam Syafi'i kita, Hanbali, Maliki dan juga Hanafi. Mereka berpegang kepada akidah salaf. Bila akidah salaf mengatakan, berpendirian, beriktiqad, berpegang kalam Allah Ta'ala itu bersuara. Kalau bagi orang yang belajar dengan cara khalaf ni, kalau kata suara maknanya makhluk, kafir lah orang tu. Kata kalam Allah Ta'ala bersuara, kafir. Sebagaimana kata Allah Ta'ala atas aras. Jadi di sini saya nak mengemukakan beberapa bukti yang mengatakan bahawa kalam Allah Ta'ala itu bersuruh, berhuruf. Berhuruf dan juga bersuara.
min ahammil ulama'i ahli sunnati minal mutaqaddimin alladhi qalu inna kalam Allah azza wa jal huwa ibaratun an sautin wa harfin. Ulama-ulama salah kata kalam Allah Ta'ala itu suatu ibarat yang mempunyai suara dan juga huruf. Apa dalilnya? Awalan, yang pertama, dalatil ayatu wal ahadithu ala anna kalam Allah azza wa jal biharfin wa sautin kama qala subhanahu li Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala kata fastami' lima yuha anakhtakhtuka, aku telah memilih akan engkau wahai Musa, fastami' lima yuha, dengarlah. Fastami' ini bukan isma'. Isma' dengar. Fastami' minta dengar, maknanya perhatikanlah, bagi tumpuan terhadap apa yang aku nak cakap ni, bagi tumpuan. Bagi tumpuan kepada apa yang aku nak cakap. Jadi bila minta Nabi Musa AS bagi tumpuan, memerhatikan kepada apa yang nak disebut oleh Allah Ta'ala, menunjukkan sebutan Allah, kalam Allah Ta'ala tu ada suara ke tak? Dia nak bagi Nabi Musa dengar. Fastami', dia nak bagi Nabi Musa dengar. Tiba-tiba kalam tu tak ada suara. Buka radio macam bateri tak ada suara. Handphone yang di off kan suara, tak dengar. Jadi nak dengar apa? Jadi bila Allah Ta'ala kata bagi tumpuan terhadap apa yang aku nak cakap ni, menunjukkan kalam tu ada suara. Beberapa ayat Al-Quran lagi, idnada rabbuka Musa, ketika telah menyeru oleh Tuhan kau Musa, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, kerana sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Bila Allah Ta'ala suruh pergi izhab ila fir'aun innahu tagha, pergilah olehmu wahai Musa, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Bila Allah Ta'ala suruh tu, Nabi Musa buat macam mana? Baik itu ke? Tak dengar, tak ada suara. Kalau ada suara nanti makhluk pula. Nabi Musa pergi tak? Nabi Musa pernah tak bertemu dengan Fir'aun? Hak kita duk mengaji Quran selama ni, belajar tafsir dan sebagainya, Nabi Musa ada tak berlaku pertemuan? Soalan saya, ada tak berlaku pertemuan antara Fir'aun dengan Nabi Musa dengan Fir'aun? Ada. Ada. Kenapa Nabi Musa pergi bertemu dengan Fir'aun? Sebab arahan daripada Allah. Bila arahan daripada Allah, Nabi Musa dengar ke tak? Dengarlah yang dia bagi. Bila dengar, ada suara ke tak? Adalah suara. Cuma suara macam mana? Macam mana, bagaimana, kerana apa, itu bukan soalan kepada akidah. Kalau ada dalam soalan dalam peperiksaan ke, ujian ke, iaitu bab lain. Kalau kepada Allah tak boleh. Bagaimana, kerana apa, tak boleh kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Dia yang kena tanya kita, kita jangan tanya dia. Nampak? Dalam Quran cukup banyak Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, yang Nabi Musa mengikut arahan Allah Ta'ala, menunjukkan arahan itu daripada firman Allah, daripada kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala itu bersuara. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman fil buq'atil mubarakah min asyajarati ayya Musa inni ana Allah rabbul alamin. Aku ini adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi ulama-ulama salaf kata, bila nida ni maknanya seruan. Idnada rabbuka Musa, ingatlah ketika telah menyeru oleh Tuhan engkau. Bila seru, dalam bahasa Arab dipanggil nida. Nida ini maknanya seruan. Sudah tentu seruan, dia berbentuk suara. Seruan, panggilan, dia berbentuk suara. Sebab itu ulama kata, ulama-ulama salaf, wan nida'u 'indal arabi la yakunu illa bi sautin. Nida' ni dia kata di sisi orang Arab tidak berlaku melainkan dengan suara. Haji enggok sebab apa? Dengar tak suara saya? Haji, dengar. Bila saya panggil Haji dengar. Bila dengar ada suara tak? Ada suara. Bila Allah Ta'ala kata wahai Musa, Musa dengar kan?
Bila Musa dengar, ada suara tak? Ada. Ada. Macam mana jangan tanya lah. Mesti mukhalafah. Zat mukhalafah. Segala sifat-sifat yang ada kepada Allah semua mukhalafah. Okey. Di dalam Al-Quran ya. Jadi ulama kata tidak berlakulah sama ada daripada Allah dan Rasul bila sebut seruan itu dengan tiada suara. Menunjukkan ada suara. Maknanya beberapa ayat Quran daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan kalam Allah Ta'ala bersuara. Dalam hadis Nabi pula, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati uratan huffatan buhman fayunadihim bi sautin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin. Anal maliku wa anad dayyanu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan Syekh Nasruddin Albani di dalam hadis yang silsilatul ahadits sahihah. Dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian dan juga tidak berkasut. Yunadihim. Allah Ta'ala panggil mereka, suruh mereka bisautin yasma'uhu. Dalam hadis jelas pula disebut dengan suara terus. Tadi dalam Quran kita sebut dalil-dalil yang kalau Allah Ta'ala bersuara ketika dia menyeru Nabi Musa AS. Adapun dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Adapun dengan Nabi Musa secara langsung, secara direct. Jadi Nabi Musa boleh dengar. Dalam hadis pula secara jelas Allah Ta'ala seru mereka itu pada hari kiamat. Mereka itu yakni manusia dengan suara yang dapat didengari. Menunjuk kalam-kalam Allah Ta'ala itu bersuara. Hadis yang diriwayatkan hadis yang berikutnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-4741, hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ya Adam, Allah Ta'ala kata wahai Adam, fayaqulul labbaik wa sa'adaik. Bila Nabi Adam dengar Allah Ta'ala kata macam tu, dia kata labbaik ya Allah, ya. Fayunadi bi sautin, Allah Ta'ala seru Nabi Adam dengan suara, innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan engkau an tukhrija min zurriyyatika ba'athan ila an-nar, mengeluarkan daripada zuriat engkau yang masuk neraka. Bila suruhan kepada Nabi itu, kepada Nabi Adam, Allah Ta'ala, Nabi kata ya. Bila kata ya tu dia dengar lah. Bila dengar tu maknanya bersuara lah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-4741. Okey. Dalil yang pertama daripada Quran dan hadis tentang kalam Allah Ta'ala itu, kalam Allah Ta'ala itu bersuara. Yang kedua, hujah yang kedua, thaniyan, yajibu an yu'lama anna Allah Ta'ala idza wasafa nafsahu bi sifatin ma'qulatin 'inda al-'arab wa lam yubayyin subhanahu annaha bi khilafi ma ya'qilunahu wa la fassaraha al-'arabu wa la fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina akhbara biha bitafsirin yukhalifu zahirahu fahiya ala ma ya'qilunahu wa ya'rifunah. Yang kedua, hujah ulama-ulama salaf, wajib diketahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila dia mensifatkan dirinya dengan sesuatu sifat, bila dia mensifatkan dirinya dengan sesuatu sifat, dia sebut dia mendengar, melihat, berkata-kata dengan sifat yang dapat difahami oleh orang Arab. Dia sebut kalam, sama bahasa kalam, semua tu orang Arab faham. Dan dia Allah Ta'ala tidak menghuraikan dengan apa yang bertentangan dengan apa yang mereka faham. Bila sebut kalam Allah, sudah tentu orang Arab pun faham benda tu bersuara. Dan tidak ditafsirkan oleh Nabi SAW sesuatu tafsir yang khilaf dengan keadaan zahir ayat ataupun zahir hadis, zahir perkataan Nabi itu tidak khilaf. Kalau kata Nabi, dia tidak menghuraikan, mentafsirkan khilaf dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata begitu, begitulah yang disampaikan oleh Nabi.
Sebaliknya apa yang disampaikan oleh Nabi tentang sifat-sifat Allah, begitulah yang difahami oleh para sahabat tanpa menghuraikan lebih daripada itu. Sebab itu dia kata di sini, wala fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mentafsirkan kalam Allah Taala itu hina akhbara biha, ketika Allah Taala beritahu kepadanya, bitafsirin yukhalifu zahirahu, dengan sesuatu tafsiran khilaf dengan zahir. Zahir apa yang Allah Taala sebut? Yang kata tak boleh pegang zahir, tak boleh pegang zahir, mana? Salah yang kita sebut banyak kali tu. Jadi ulama salah, semua pegang zahir. Nabi sendiri bila menyampaikan kepada umat tentang sifat Allah berdasarkan kepada Quran, semua pegang zahir. Fahiya ala ma ya'qilunahu wa ya'rifunahu. Sebagaimana sesuatu yang difahami oleh orang Arab macam mana? Kesimpulannya orang Arab faham bila sebut kalamullah, batu Quran kata seru pada Nabi Musa macam ni macam ni. Nabi pula sebut Allah Ta'ala seru Nabi Adam dalam keadaan bersuara. Maka pada ketika itu orang tak tafsirkan kalam Nabi itu selain daripada maksud yang zahir. Ditafsir dengan tafsiran yang lain, ditakwilkan dengan fahaman yang lain yang berbeza dengan apa yang difahami oleh Nabi. Tak. Tafsir secara zahir sebagaimana yang Nabi faham macam tu. Ini hujah yang kedua. Hujah yang pertama daripada Quran hadis, kalau Allah Ta'ala tu bersuara. Hujah yang kedua, bahawa orang-orang Arab ketika menerima ayat Quran itu, mereka tidak mentafsirkan selain daripada apa yang diturunkan kepada mereka. Yang ketiga, walaysa fil a'immati wassalafi man qala innallaha la yatakallamu bisautin. Bahawa pendirian ulama-ulama, tidaklah ada pada pegangan ulama-ulama dan juga golongan salaf, mereka berkata, tidak ada di kalangan mereka berkata Allah Ta'ala bercakap tidak dengan suara. Bal qad thabata an ghairi wahidin minas salafi wal a'immati. Bahkan telah sabit daripada bukan seorang daripada ulama salaf dan juga imam-imam mazhab, annallaha yatakallamu bi sautin wa jaa dzalika fi atharin masyhuratin anis salafi wal a'immati. Ulama-ulama empat dan ulama salaf tak jumpa daripada perkataan mereka yang mengatakan kalam Allah Ta'ala ni tak bersuara. Tak jumpa daripada imam yang empat ke, ulama salaf ke, mengatakan Allah Ta'ala tak bersuara, kalam Allah Ta'ala tak bersuara. Tak, semua bersuara. Jadi perbahasan yang kedua ini, bahawa kalam Allah Ta'ala itu bersuara dan berhuruf, tetapi tidak sama dengan makhluk. Bila kita kata huruf, bukan huruf hak duk tulis dalam Quran tu, hak dakwat apa hak dalam Quran tu baru. Kalamullah yang azali di sisi Allah tu, bukan hak ditulis tu. Memang contoh ni kata-kata di Quran. Ni kertas ni bukan makhluk. Makhluk lah. Kan? Dakwat dan sebagainya itu makhluk lah. Yang kita maksudkan di sini adalah kalam di sisi Allah Ta'ala. Kalam yang azali disebut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.